Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi kepada murid-murid tahun 6. Sudah lama kita tak bertemu. Jadi saya ambil kesempatan ni untuk mewakili guru-guru tahun 6 untuk sama-sama kita ulang kaji bagi siapa yang dah mempelajari, dan siapa yang belum lagi menyentuh bab ni, maksudnya kita menambah lagi ilmu yang baru insya-Allah. Baik, tajuk kita nak sentuh pada hari ini iaitu bidang sirah dengan tajuk perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Okey, seperti kita tahu bahawa kita dah belajar selepas perjanjian Hudaibiyah, di mana umat Islam dengan kepimpinan Nabi Muhammad SAW tidak berjaya masuk ke Kota Mekah, maka mereka pun pulang. Dan selepas mereka pulang, tentera musyrikin telah kaum musyrikin telah mencabuli gejatan senjata yang telah dimeterai dalam perjanjian Hudaibiyah. Maka apabila perjanjian tersebut telah dicabuli, umat Islam telah bersatu hati untuk membuka Kota Mekah ataupun menawan Kota Mekah untuk dijadikan sebagai kota Islam yang kedua. Kita jangan keliru bahawa kota Islam yang pertama ialah Madinah Al-Munawwarah, bukan Mekah Al-Mukarramah. Jadi selepas Hudaibiyah barulah berlakunya pembukaan kota Islam yang kedua, iaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Okey, jadi selepas pembukaan Kota Mekah telah disempurnakan oleh Nabi Muhammad yang diketuai oleh Khalid Al-Walid, maka efek ataupun kesan daripada itu, kita nak tengok macam mana perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah tersebut. Seperti kita tahu bahawa Kota Mekah ni apabila telah berjaya dibuka oleh orang Islam, maka dari segala sudut, dari segala penjuru, ia sangat dicemburui oleh orang kafir dan jahiliah, kerana Kota Mekah ni adalah satu kota yang menjadi pusat tumpuan. Selain pada pusat tumpuan ibadah jahiliah, dia juga menjadi satu pusat keseronokan, pusat perjudian dan juga sebagainya. Jadi apabila segala keseronokan itu telah ditutup dan telah kita hapuskan, telah Islam hapuskan secara total, maka timbullah pelbagai ancaman dan juga cubaan-cubaan untuk mendapatkan kembali Kota Mekah. Jadi pada tajuk yang kali ini, kita nak lihat bagaimana kesan perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Okey. Baik, kita dapat lihat di sini iaitu peta Madinah, peta Mekah dan Madinah. Petunjuk sini yang hijau ni adalah negara Islam. Jadi 10 hingga 19 adalah beragama Islam, dan 0 hingga 9 adalah maaf saya. Okey, yang berada di Mekah Madinah ni adalah beragama 10 hingga 19 beragama Islam, negara Islam. Maaf saya silap fakta. Okey, silap baca petunjuk. Okey, maaf Okey, hijau ni adalah negara Islam, 10 hingga 19% ni yang beragama Islam. Ni pink ni maksudnya bukan negara Islam tetapi beragama Islam. 0 hingga 9% pun sama. Maksudnya adalah taburan penduduk Islam mengikut dalam peta ni. Okey, ni nampak ustaz ni tengok. Jadi cerita dia nak tanya tentang bagaimana Islam boleh tersebar ke seluruh dunia. Okey, jadi titik tolaknya kita nak tengok bahawa Islam hikmah daripada hijrah Nabi Muhammad SAW tersebut ke Madinah adalah step yang pertama Islam tersebar, dan step yang kedua ialah pembukaan Kota Mekah.
Ya, apabila pembukaan kota Mekah ni, Islam lagi tersebar. Okey. Pertama, Nabi Muhammad SAW ni memang pemimpin yang agung. Kalau kita baca dalam kepimpinan dunia pun, Nabi Muhammad SAW memang dah tercatat sebagai pemimpin nombor 1 di dunia. Ya. Jadi, strategi Nabi Muhammad SAW berdakwah dan kesannya, yang pertama, Nabi Muhammad SAW melaksanakan strategi mengukuhkan negara Islam. Okey, bagaimana cara dibuat? Pertama, membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Ya, macam mana mengikut acuan Islam? Pertama, menghapuskan amalan jahiliah, iaitu penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Ya, melengkapkan muslimin dengan ilmu agama, menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan, menjauhkan larangan seperti membunuh dan berzina. Seperti kita tahu ya, kalau amalan jahiliah ni, membunuh tu bukanlah satu perkara yang salah. Ya, sewenang-wenangnya mereka boleh membunuh orang bila-bila masa dan bila-bila mana mereka suka sahaja. Ya. Okey. Yang kedua, dalam strategi pertama mengukuhkan negara Islam, Nabi Muhammad meletakkan memperkasakan ekonomi umat Islam. Okey, bagaimana memperkasakan ekonomi umat Islam? Nabi Muhammad telah meletakkan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai oleh Islam. Okey, zakat ni ialah untuk orang Islam, jizyah ni untuk orang yang bukan Islam. Ya, kalau kita di Malaysia, kita bayar apa? Bayar cukai. Ni jizyah ni lah dikatakan cukai. Ya. Okey, strategi yang kedua, iaitu menekankan tanggungjawab berdakwah. Ya, peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim, sama ada lelaki atau perempuan. Saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Ya. Okey. Itu strategi yang kedua. Maksudnya tak kira kecil besar, sebab itulah kalau kita baca sejarah-sejarah sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil ni, mereka sangat petah berkata-kata. Kerana mereka telah diberikan tanggungjawab untuk menjadi pemimpin ataupun leader untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Okey, baik. Strategi yang ketiga, menjalinkan hubungan luar. Okey. Bagaimana menjalinkan hubungan luar? Yang pertama, Nabi menghantar utusan dan gubernur. Ya, para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Okey, dalam agama Islam tiada paksaan. Cuma kita sampaikan, kita berikan contoh yang terbaik. Jadi orang tertarik melalui contoh yang baik. Bukan paksa orang masuk Islam, tak ada. Ya. Okey, para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Ya. Okey, strategi ketiga menjalankan hubungan luar. Pertama, hantar utusan dan gubernur. Yang kedua, menerima kedatangan delegasi kabilah Arab. Ya, Nabi menerima kunjungan daripada luar. Ya, dan sama ada mereka berhasrat untuk memeluk Islam atau tidak. Ya. Okey. Jadi, kesan daripada dakwah Rasulullah begitu, maka terbentuklah masyarakat Islam yang teguh. Ya. Akidahnya hidup bersatu padu, aman dan damai. Ya. Kenapa damai? Sebab mereka dah dihalang untuk membunuh antara satu sama lain. Jadi mereka nak berjalan ke jalan raya pun dalam keadaan yang tenang dan aman. Bukan macam kalau dulu, kalau dia dah tahu orang ni kuat bunuh, kan, dia akan lari, nyorok-nyorok. Kalau nak berjalan tu pun akan tengok, ada tak orang ni. Sebab takut kena pancung. Ya. Okey. Yang kedua, negara Islam semakin kukuh.
Kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Betul ya? Pada zaman ni ramai sangat tokoh-tokoh korporat yang menyumbangkan harta tanpa rasa cakap sikit pun kedekut. Maksudnya dia keluarkan tu dengan senang hati je. Contohnya macam Abdul Rahman bin Auf, dia keluarkan duit tu senang-senang je orang kata. Sedangkan dia adalah orang korporat ataupun orang kaya yang ternama. Okey, tetapi semakin banyak dia derma, dia semakin kaya. Dia tak miskin pun. Masya-Allah. Okey, jadi kita boleh ambil pengajaran dalam situ. Kalau kita nak kaya, kita kena derma banyak-banyak, insya-Allah. Okey, yang ketiga, ramai yang meluk Islam kerana setiap orang yang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Ini macam saya cakap tadi, mereka menyebarkan agama Islam di permulaannya tanpa paksaan tetapi dengan contoh yang baik. Alhamdulillah. Okey, di sebalik strategi-strategi yang Nabi Muhammad SAW rancang, terdapat juga cabaran-cabaran untuk berdakwah. Okey, apakah cabaran-cabarannya? Okey, yang pertama, mereka menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Okey, penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Seperti saya cakap tadi di mana kota Mekah ni adalah one stop center yang sangat disayangi oleh masyarakat sekeliling. Jadi kan mereka bila dah tutupnya one stop center yang mereka sayang tu, jadi mereka rasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa perangan seperti perang Hunain dan perang Tabuk. Okey, apa dia perang Hunain? Okey, perang Hunain ni berlaku di Hunain, salah satu tempat nama Hunain pada tahun 8 Hijrah, dan perang ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Thaqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12k orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan kepada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetahui peperangan ini. Masya Allah. Kita cakap kadang kita nak ajak orang buat baik, kita kena buat baik dulu. Okey, perang Tabuk berlaku di Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30k orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40k. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Kalau kita tengok simulasi ataupun filem-filem lama tentang peperangan dahulu pada zaman Nabi, kalau awak ada kesempatan untuk tengok, contoh tajuknya The Lion Desert, kalau tak salah Ustazah, Anthony King dia berlakon. Anthony King ni masa dia berlakon, dia bukan orang Islam, dia orang orang putih, tapi selepas berlakon dia masuk Islam. Berlakon tentang bagaimana peperangan pada zaman Nabi. Jadi bila kita tengok kat situ, memang dengan penyusunan strategi yang cantik daripada Nabi Muhammad SAW, membuatkan musuh-musuh yang datang menyerang Islam merasa gerun. Cuma di perang Uhud je kita kalah. Kenapa? Sebab tak dengar arahan Nabi. Okey, yang kedua, ini adalah antara yang sangat berat, iaitu menghadapi golongan munafik. Siapakah golongan munafik? Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama dengan kaum muslimin. Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila minta berganding bahu mempertahankan Islam dan negara. Inilah perangannya, kan?
Konon muka baik, tapi bila ajak pergi perang, dia pun tak mau keluar. Ya. Okey, yang kedua, menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam. Ini orang kata gunting dalam lipatan. Duduk diam macam tu. Tapi dia bantu pihak musuh untuk melemahkan umat Islam. Dan mereka membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Na'udzubillah min zalik ya. Okey, Masjid Dirar ni mereka cuba untuk menyaingi Masjid Quba. Okey. Siapa ingat lagi Masjid Quba ni berkaitan dengan peristiwa apa? Dan Masjid Quba ni apa yang sinonimnya dengan sejarah Islam? Ya, Masjid Quba ni berkaitan dengan peristiwa hijrah, di mana Nabi Muhammad tiba di Quba dan Nabi Muhammad membina sebuah masjid Quba. Dan Masjid Quba ni juga merupakan masjid yang pertama dibina ya. Okey, iktibar daripada perkembangan dakwah Islam, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Ya, tugas dakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, perancangan dan cara yang berhikmah. Ya, maksudnya tanggungjawab berdakwah ni bukan hanya pada ustazah, bukan hanya pada ustaz, ya, bukan hanya pada cikgu, bukan hanya pada dai, bukan hanya pada PU, tidak. Ya, dakwah ni pada awak juga. Bila awak menunjukkan contoh yang baik, awaklah menjadi model ataupun wakil pendakwah dalam agama Islam. Ya. Okey, yang kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia, kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Ya, macam kita tahu, kalau politik kita bergelora, maka ekonomi kita pun mengudum. Kenapa mengudum? Kerana tiada yang datang nak melabur atau membuat pelaburan. Ya. Okey, yang ketiga, musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita hendaklah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh, kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakwah-dakwah daripada musuh Islam. Ya, sekarang ni macam-macam ya. Anak muda kita dihidangkan dengan YouTube lah, TikTok lah dan sebagainya. Itu pun salah satu daripada dakwah-dakwah musuh Islam. Apa dakwah-dakwah ni? Dakwah ni tipu daya yang orang kafir dah cuba plan perlahan-lahan untuk menarik umat Islam supaya lupa kepada Allah. Ya, na'udzubillah min zalik. Okey, rumusannya, dengan pertolongan Allah dan pengorbanan Nabi serta para sahabat, kini Islam telah berjaya berkembang seluruh dunia. Alhamdulillah. Okey. Kita sudah habis dengan penerangan ni. Ya. Jadi Ustazah harapkan agar semua anak-anak Ustazah dapat intipati ataupun dapat memahami apa yang telah Ustazah terangkan tadi. Okey, selepas ni boleh jawab soalan ringkas yang akan Ustazah berikan bersama. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.